Assalamualaikum. Video kali ni kita nak continue our lesson. Okay, previous lesson kita belajar cara nak bina OGIF. Okay, yang mana OGIF ni dia ialah graf kekerapan longgokan suatu lengkung, graf suatu lengkung kekerapan longgokan dan dia punya paksi X kita guna sempadan atas. Jadi video kali ni ialah macam mana kita nak kira kuartil. Okey. So, bagi suatu set data terkumpul ni maksudnya data dengan jadual kekerapan. Okey. Dengan bilangan data N. Okey, bilangan data tu maksudnya N tu ialah bilangan data. Kalau dalam jadual kekerapan longgokan ni, yang bawah sekali ni lah nilai N kita. Bilangan data kita. Kita ada 60 data maksud dia. Okey. Boleh ditentukan daripada OGIF. Ialah nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kekerapan longgokan. Okey, maksudnya kat sini melalui OGIF kita boleh dapatkan kita punya kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Kuartil pertama simbol dia Q1 dan dia punya nilai, kita panggil dia punya nilai Q1 ialah 1/4. Kita ingat je Q1 kuartil pertama maksudnya 1/4. Kuartil kedua 2/4. Yang mana 2/4 ni sama juga dengan 1/2. Setengah. Dan kuartil 2 ni juga dikenali sebagai median. Data yang berada di tengah-tengah. Okay. And then Q3 ialah 3/4. Okay. Apa benda ni 1/4? Maksudnya benda ni macam Q1 ni 1/4 daripada N. Dari bilangan data yang ada. Median pula 1/2 daripada N. Dan Q3 juga ialah 3/4 daripada N. Maksudnya kat sini bilangan data yang kita ada tu, kita bahagikan dia suku-suku-suku. Okay? Q1 1/4, Q2 2/4 tengah-tengah, and then Q3 3/4. Okay. Itu secara teori. Kita tengok contoh 7 supaya kamu lebih memahaminya. So contoh 7 ni dia dah lukis, dia suruh kita bina OGIF. So dekat sini dia dah lukis OGIF. And now dengan menggunakan OGIF yang dibina, soalan B, tentukan kuartil pertama. Okey. Kuartil pertama iaitu Q1, cara nak kira dia ialah 1/4 times dengan ni, jumlah akhir kerapan longgokan ni, 60. Setiap soalan mungkin berbeza nilai kat sini. So kita kena tengok nilai kat sini, alert. N tu sama ada kita tengok dekat table yang bawah ni ataupun kita tengok dekat graf pun boleh. Kita tengok graf S OGIF ni. Nilai yang atas sekali ni. Ni pun nilai N. Kita boleh tengok dua tempat. So Q1 1/4 darab 60 kita akan dapat 15. Okay, 15 ni bukan jawapan Q1 lagi. Bukan nilai Q1. Cara nak dapat Q1 dia, 15 ni tengok dekat paksi Y. Okay, kita tengok dekat paksi Y ni 15. Ni, kita tarik 15 tu. Okay, and then bila dia beretuh kepada graf, kita turun ke bawah. Dan baca nilai di sini. Itulah nilai Q1 kita. Iaitu 199.5 miligram. Apakah maksud 199.5 miligram ni? Maksudnya ialah, okay, graf tu, tengok, dekat 199.5, graf tu berada dekat kurang dari, nilai yang kurang dari 199.5. Maksudnya, 15 jenis makanan, okay, 15, part nombor 15 ni, 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 199.5. Betul lah dia kata kurang atau sama sebab graf tu duduk di belah kiri nilai 199.5. So kurang lah. Berapa makanan yang kurang? Berapa jenis makanan yang kurang? Tengok nilai kat tepi ni. 15. Okay, itu cara kira, cara dapatkan Q1 dari data. Now nak dapatkan soalan kedua, median. Median tu ialah Q2. Okay, iaitu 2/4. 2/4 perkecil jadi 1/2. Okay, Q2. 2/4. 1/2 lah. Okay, 1/2 dari N. N kita N yang sama, 60. Kita akan dapat 30.
So, dekat kekerapan longgokan ni, cari nombor 30, tarik, pergi sampai jumpa graf, beretus je turun. Baca berapa nilai tu? 249.5, maka itulah Q2 kita. Okey? Ni. So, maksud dia sama juga. Ada 30 jenis makanan yang mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 249.5. Sebab graf tu berada di sebelah kiri nilai 249.5. Seterusnya ialah soalan minta kuartil ketiga. Kuartil ketiga, simbol dia ialah Q3. Q3. Q3 nak dapatkan kuartil ketiga, kita mesti buat dia 3/4 dari N kita 60. Which is kita akan dapat 45. So, dapatkan nilai Q3 kita daripada graf. 45, tarik, betul je, turun. Okey. So, baca nilai kat sini. Okey, macam mana kita nak baca nilai kat sini? Sini ada 249.5. Sini ada 299.5. Okey, cara dia ialah kita dapatkan dulu hasil tolak dua nilai tu. 299.5 bila tolak dengan 249.5 kita akan dapat 50. Okey. Perbezaan 50 tu bila kita kira kotak ada 10. Maksudnya 10 kotak nilai dia 50. Habis tu kalau satu kotak 50 bahagi 10. Okey, bila 50 bahagi 10 dapat 5. Maksudnya satu kotak tu jatuhnya nilai dia kita kira 555. So dari 249.5 ni kita kira nilai yang kita nak dekat sini kan. Nilai kita nak dekat sini. So dari 249.5 ni kita kira berapa kotak kecil. Okey, bila kita kira dia melibatkan 7 kotak kecil. Kita kira tadi satu kotak kecil bersama dengan 5. Habis tu kalau 7 kali 5 iaitu 35. Okey. So 35 tu tambahlah dengan nilai asal dia apa? 249.5. Setelah 249.5 tambah 35, kita dapatlah nilai dekat arrow ni iaitu 284.5. Sorry, yalah 284.5. Maka itulah nilai Q3 kita. Okey, so daripada contoh 7 ni, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga bagi suatu set data terkumpul boleh ditentukan dengan menggunakan OGIF. So macam cikgu katalah tadi kan. Kalau Q1, 1/4 daripada N. So dapatkan nilai 1/4 daripada N tu. Dan kita cari dekat paksi Y, tarik, turun. Sini baru nilai Q1. Okey, nilai Q1, Q2, Q3 duduknya di paksi X. Okey. Alright, ini juga benda yang perlu kamu tahu iaitu histogram longgokan. Apa tu histogram longgokan? Kita flashback balik sebelum ni histogram kita lukis ialah palang-palang kan. Yang mana paksi Y kita kekerapan. Kan, paksi Y kita kekerapan dan paksi X kita guna titik tengah. Sepadan pun boleh kan? Sepadan atas, sepadan bawah pun boleh. Selang kelas pun boleh. Jadi, histogram longgokan ni dia ialah dibina seperti histogram yang telah anda pelajari, tetapi paksi mencancang iaitu paksi Y dia diwakili oleh kekerapan longgokan. Inilah contoh histogram longgokan yang mana paksi Y dia guna kekerapan longgokan. Dan paksi X dia ialah sempadan atas. Macam OGIF. OGIF kan kita guna sempadan atas. Okey. Jadi lukisan tu memang akan menegak ke atas. Macam bentuk OGIF gitu. Okey. Kalau kita letak OGIF dengan histogram longgokan sekali untuk data yang sama, kita akan dapat bentuk macam ni. Okey. Kemudian cikgu nak masuk kepada persentil. Persentil ni ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama dan selalunya kita wakilkan dia dengan simbol macam ni. P1 kalau persentil pertama, P2 persentil kedua dan sehinggalah P99 persentil ke-99. Okey, kita tengok contoh 8. Jadi OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10.
So ke 10 kita akan buat dia 10/100 sebab persentil ni macam percentage. Okey, 10/100 darabkan dengan 50. 50 ni ialah bilangan data. Tengok ogive ni, bentuk ogive kita. Okey. Nilai yang tinggi sekali, kekerapan langgukan yang terakhir sekali kat sini, kita kena baca dia berapa. C 50. That's why sini 50. Okey, lepas tu kita dapat nilai berapa? 5. Jadi step dia sama juga macam ogive tadi. Kita cari dekat paksi Y nombor 5. Okey, kat sini nombor 5 kita. Okey, tarik, bagi berjumpa dengan graf, tarik di bawah, baca bacaan kat sini, 46.5. So, itulah persentil ke-10 kita, iaitu 46.5. Untuk persentil ke-46, A2 pun sama juga. 46 maksudnya 46/100 dari N bilangan data yang ada. So, kita akan dapat 23. So, 23 letakkan dekat paksi Y sini. Okey, tarik sampai berjumpa dengan ogive ni, and then turun dan baca. Nilai dia ialah 63.5. So, persentil pun sama macam kuartil tadi. Kita nilai dia semua ambil dekat paksi X. Okey. Now, soalan B. Hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Dia tanya apakah skor minimum. Skor tu, bila kita lihat graf, skor tu duduk di paksi X. So, dia nak jawapan yang berada di paksi X untuk persentil ke-92. So, persentil ni kita tahu. Dia ialah per dengan 100. So, sampai 2/100 darabkan dengan 50. 50 kita punya N. Kita dapat 46. So, step dia sama lah. Kita tengok dekat paksi Y, mana nombor 46 kita. Okey, kat sini. Tarik sampai dia berketuh dengan graf ogive. Tarik ke bawah dan baca. Kita dapat 77. Maksudnya kat sini, hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil untuk temuduga. Okey. Soalan C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? 57 ni ialah skor. Maksudnya, nilai 57 ni akan berada di paksi X. Sebab paksi X kan skor. So, kita fokus, kita cari mana nilai 57 pada paksi X. Sebab paksi X tu ialah nilai skor. So, kita dapat dekat sini ni. 57 ni. Skor 57 tu kat kawasan ni. So, kita tarik. Dia akan jadi terbalik macam kes tadi. Okey, terbalik. Maksudnya kita cari 57 dekat paksi X. Naik ke atas. Beratu kita baca. Kita dapatkan nilai kat sini berapa? Oh, kita dapat 15. So, dia minta peratusan calon. So, cari peratus lah. 15 orang tu. Peratus 15 orang itu ialah 15 per dengan 50 keseluruhan orang. Calon, darab dengan 100. Sebab dia nak peratus. Dapatlah 30%. Oleh itu, 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah.